Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Faqala asy-syaikhu asy-syarih Muhammad Asy-Syirbini Al-Khatib rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Sini ya. Kita baca dah dulu tapi kita banyak terangkan benda lain pada pelajaran yang lepas. Jadi hari ni kita sambung sikit ya. Okey. Wa min ajibi lutfillahi ta'ala annahu akthara minhu wa lam yuhwij fihi ila kathiri mu'alajatin li'umumil hajati ilayhi التي يجوز التطهير بها أي بكل واحد منها على الحدث والخبث. والحدث في اللغة الشيء الحادث، وفي الشرع يطلق على أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، وعلى الأسباب التي ينتهي بها الطهر، وعلى المنع المترتب على ذلك. والمراد هنا الأول لأنه الذي لا يرفعه إلا الماء، بخلاف المنع لأنه صفة الأمر الاعتباري فهو غيره، لأن المنع هو الحرمة وهي ترتفع ارتفاعا مقيدا بنحو التيمم بخلاف الأول. ولا فرق في الحدث بين الأصغر وهو ما نقض الوضوء والمتوسط وهو ما أوجب الغسل من جماع أو إنزال، والأكبر وهو ما أوجبه من حيض أو نفاس. والخبث ni kita tengoklah, kalau kita sempat kita sambung situ Okey, baik. Wa min ajibi, terang dulu tentang almiyah. Almiyah dah selesai. Okey, itu mana air wa min ajibi lutfillahi ta'ala annahu akthara minhu. Di antara keajaiban kasih sayang, lutfi ni kita kata kelembutan ni mana? Kita kasih sayang, kelembutan Allah Ta'ala kepada makhluk. Kelembutan Allah Ta'ala kepada makhluk. Ini cara orang panggil Allah Ta'ala ni Latif. Latif dengan makna Tuhan yang maha pelembut. Jadi lembut ni itu pun masuk dalam mutasyabihat jugalah. Lembut, kalau kita hati lembut, Allah Ta'ala dia tak ada hati begitu. Jadi kalau kita mengikut kaedah ilmu akidah, maka kena takwil lah. Ini takwil kepada kehendak Allah Ta'ala, kehendak Allah Ta'ala, iradatullah. Yang ni kena susah sikit lah bagi orang yang tidak mendalami usuluddin itu, jadi susah sikit lah. Jadi kadang-kadang lebih mudah kita kata kelembutan, bukan makna kelembutan hati manusia, kelembutan yang layak bagi Allah Ta'ala itu sifat al-af'al. Tapi ikut kaedah Asy'ariyah maknanya dia balik kepada sifatnya yang qadim, balik pada sifatnya yang qadim, iaitu kehendak Allah Ta'ala, kehendak dia untuk memberi ihsan pada manusia. Di antara keajaiban orang panggil kasih sayang Allah Ta'ala dan kelembutan Allah Ta'ala kepada para manusia itu, maknanya walaupun kita hamba, dia boleh buat kita susah, tetapi dia nak memudahkan kita banyak perkara. Dia kelembutan ni macam mana? Annahu aktsara minhu, bahawasanya Allah Ta'ala itu membanyakkan daripadanya. Allah Ta'ala buat air itu banyak, keperluan pada air itu banyak. Ada keperluan untuk fisiologi, makan, minum semua sekali. Ada untuk tujuan pembersihan,
ada juga untuk ibadat. Oleh kerana itu air itu Allah Ta'ala banyakkan. Kalau Allah Ta'ala nak pada kita ni, nak suruh cari makan benda tak ada, kita akan usaha carilah kerana itu penting pada kita. Itu juga untuk ibadat. Walaupun air itu sikit, maka kita akan carilah. Tapi oleh kerana Allah Ta'ala ini kasih sayangnya kepada kita itu, maha lembutnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia bagi pada kita, bagi macam mana? Dia bagi air itu banyak. Daratan 1/3, air 2/3. Walam yuhwij fihi ila kathiri mu'alajatin, dan tidaklah yuhwij ni pada ahwajah, hajah lah, yuhwij yaftaqir, walam yaftaqir, tidaklah berhajat oleh air itu, walam yuhwij fihi, padanya, dan tidaklah berhajat padanya, ila kathiri mu'alajatin, pada orang panggil tidaklah, walam yuhwij fihi ila kathiri mu'alajati, maka tidaklah berhajat padanya, pada air tadi, ila kathiri mu'alajatin, tak perlu banyak proses. Kathiri mu'alajah ni tak perlu banyak proses sangat. Maknanya banyak kena cari air ni, belum daripada boleh diguna, kena panaskan dulu, dan panas kena tunggu dia berapa suhu dia, itu banyak. Itu banyak. Jadi ini tak banyak, jumpa air terus boleh guna. Terus boleh guna, boleh mandi, boleh semua sekali. Kemudian kalau kita ada keperluan khas untuk makan, minum, maka kita boleh panaskan dia, boleh masakkan dia. Tapi secara umumnya itu boleh banyaklah guna, tak perlu kepada banyak proses. Tak perlu pada banyak proses. Allah Ta'ala bagi air itu dalam bentuk yang orang panggil raw dia itu, raw material dia itu pun sudah senang diguna. Li umumil hajati ilaihi, kerana umum hajat kepadanya, pada air tadi. Maknanya kita pun berhajat pada air, dan keperluan pada air itu bukan untuk makan minum saja, ada untuk basuh, untuk apa semua sekali. Banyak keperluan pada air itu, banyak. Ini bukan manusia saja, bahkan tumbuh-tumbuhan dan binatang pun memerlukan air juga. Untuk menjadikan tanah itu subur, perlu pada air. Jadi banyak makhluk yang berhajat pada air, banyak. Bahkan jin-jin tu duduk di gigi-gigi air, disebut. Jadi adalah maknanya air itu banyak sangat hajat kepada air tadi. Allah Ta'ala jadikan setiap makhluk itu minal ma'i kulla syai'in hayy awalam yara alladhina kafaru awalam yara alladhina kafaru, ayat dia, awalam yara alladhina kafaru, adakah orang kafir itu melihat, awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal ardi kanata ratqan, adalah bahawa langit-langit dan bumi itu asalnya bercantum, langit dan bumi bercantum. Kanata ratqan fafataqnahuma, dan kami pecahkan, kami orang panggil pisahkan antara langit dan bumi. Fafataqnahuma waja'alna, ni kita nak, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan daripada air itu setiap sesuatu itu hidup. Jadi benda yang hidup itu akan ada unsur air di dalam. Keperluan pada air itu sangat tinggi. Jadi antara keajaiban kasih sayang Allah Ta'ala kepada makhluknya, dibanyakkan air itu kerana banyak kegunaannya untuk memudahkan makhluk itu dalam urusan dunianya dan juga urusan akhiratnya. Jadi dia sebut begini kenapa? Kerana kita nak menggalakkan kita supaya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang zaman sekarang ni dia suka pergi ke planet lain. Dia kata kalau kita bumi ni dah ramai sangat orang, makhluk ramai, jadi baik kita pergi ke Marikh. Nak pergi ke Marikh, nak cari planet lain untuk kehidupan. Untuk kehidupan. Jadi bila nak pergi ke Marikh, di sana tak ada air. Kalau ada air yang kena diproses dahulu, ada asid dia dengan kimia, dengan alkali yang tidak seimbang seperti kita di sini. Jadi kena kathiru al-mu'alajah, nak buat sungai, nak buat, jadi banyak proses. Jadi oleh kerana itu, kita pun bersyukurlah pada Allah Ta'ala duduk di atas bumi ini. Jadi air itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ada hujan, ada laut, ada untuk minum itu, ada daripada tasik,
dan seumpamanya. Jadi kita pun bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah tidak kerana rahmat dan kasih sayangnya, maka tentulah susah untuk kita mencari air tadi. Itu dia. Jadi kita kata apa ni? Alhamdulillah. Kita sebut Alhamdulillah, ada banyak benda nikmat yang kita tak tersedar yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Wa in tuhsu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung satu-satu nikmat dan rahmat yang Allah Ta'ala bagi pada kamu, nescaya tidak terhitung oleh kamu. Tidak terhitung banyaknya. Itu dia. Jadi di sini dia ada unsur apa ni? Dia bukan fiqh lah tu. Unsur supaya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bukan macam fiqh tadi, belajar juga tentang menguruskan batin kita. Rasa redha, rasa bersyukur. Itu semua amalan batin semua sekali. Kemudian al-miyahu allati, nanti cerita tentang air. Jadi eloknya kalau kira dalam kurungan ini, perenggan ni eloknya allati ni baru perenggan baru lah. Min ajibi lutfillah ni patutnya dah atas tadi lah. Tak apalah. Ni pun dah banyak senang. Kalau kita zaman dulu ni, lagilah tak ada perenggan. Ni dah banyak khidmat dah ni. Sampai ada perenggan dengan huruf yang besar dan seumpamanya. Kalau cetakan bulat itu, cetakan yang pakai apa nama ni, susun huruf itu, itu lagi halus. Tak ada titik pula. Okay. Allati yajuzu biha yajuzu at-tathhiru biha. Setengah kitab allati yajuzu biha at-tathhir. Mana-mana pun boleh. Yang harus bersuci, tathhir daripada tahhara yutahhiru tathhiran. Tahuru maknanya bersih. Okey. Tathhir, tahhara maknanya membersihkan. Membersihkan. At-tathhir. Jadi dia pakai at-tathhir sini. Allati yajuzu at-tathiru biha. Boleh juga yajuzu at-taharatu biha. Bolehlah. Jadi at-tathhir bermakna at-taharah di sini. Itu harus bersuci itu, kita kata. Air-air yang harus bersuci dengannya itu, biha, itu balik pada al-miyah lah. Itu balik pada al-miyah. Ai bi kulli wahidin minha. Iaitu dengan setiap daripada jenis-jenis air tadi. Jadi air ni dia nak bagi jenis-jenis air pula. Jenis-jenis air. Yajuzu biha at-tathhir, jenis-jenis air itu anil hadathi wal khabati. Daripada makna air mutlak lah ni semua sekali ni. Itu air mutlak itu, tapi air mutlak tu ada jenis-jenis. Jadi dia tolong bilang pada kita yang biasa. Jenis yang biasa itu ada 7. Itu dibilangkan. Dibilangkan. Yang apa nama ni, yang harus bersuci dengan setiap satu daripadanya, untuk bersuci daripada apa? Anil hadathi wal khabath. Untuk bersuci daripada hadas dan juga al khabath, dan juga daripada najis. Al khabath ni benda kotor dengan makna najis di sini. Anil hadath wan najas. Jadi air, nak pada air untuk membersihkan hadas dan juga untuk apa nama ni, untuk membersihkan najis. Kalau istilah Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, babut taharati wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dia kata wa yushtaratu lit-taharati ma'un mutlaqun. Dia kata gitu. Disyaratkan, disyarat. Yushtaratu li raf'il hadathi wan najasi ma'un mutlaqun. Disyaratkan untuk menghilangkan hadas, untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis itu ialah air yang mutlak. Itu ibarat Imam An-Nawawi di dalam Al-Minhaj. Ini ibarat kita di dalam apa nama ni, di dalam matan Abi Syuja' al-miyah allati yajuzu biha at-tathhir. Itu dia. Jadi maknanya air ini satu syarat. Yang naknya ialah yang Allah Ta'ala suruh apa dia? Allah Ta'ala suruh semayang. Aqimus salat, itu semayang. Tapi nak semayang macam mana? Nak semayang mesti bersuci. Bersuci itu. Jadi bersuci. Kemudian bersuci ni, macam mana nak cara bersuci dia? Dia kena ada dengan air. Ini syaratnya ialah menggunakan air mutlak. Syaratnya menggunakan air mutlak. Jadi cerita tentang macam mana, belum lagi masuk proses bersuci, belum lagi. Masuk tentang macam mana apa nama ni,
nak alat yang digunakan untuk bersuci. Dia bersuci itu daripada dua, satu bersuci daripada hadas, satu bersuci daripada khabath. Baik. Jadi alang-alang dia bercakap sekarang ni nak bercakap tentang air. Ini kesannya bercakap tentang air. Tapi air itu digunakan untuk menghilangkan hadas, untuk menghilangkan najis dan mengangkat hadas. Tujuan air. Jadi alang-alang begitu maka diceritakanlah terus juga di sini tentang hadas dan juga tentang najis. Itu juga tentang hadas dan juga tentang najis. Alang-alang dia cerita tentang air. Apa tujuan air tadi? Tujuannya dia wasilah untuk bersuci daripada najis dan juga mengangkat hadas, bersuci daripada hadas. Itu tujuan dia. Alang-alang begitu maka disebutlah juga di sini, iaitu tentang hadas dan juga najis. Dan kata dia wal hadatsu fil lughati, wal hadatsu, dan hadas itu pada bahasa ialah asyai'ul hadith, iaitu benda yang mendatang, benda yang baru datang. Itu hadatsa, asyai'u al hadith, sesuatu yang baru datang. Itu dari segi bahasa. Lawan dia qadim lah, qadim. Syai' itu dia, tapi bahasan qadim ini dari segi bahasa maknanya yang lama saja. Dari segi akidah qadim dia ada istilah khas. Qadim dia bukan yang lama, maknanya tidak ada yang menjadikannya. Tidak ada yang menjadikannya. Kita kalau qadim itu rumah lama. Al-baitu al-qadim itu rumah lama. Maknanya lama dah rumah tu ada. Maknanya kita belum lahir lagi dah ada dah rumah tu. Contoh itu qadim diguna untuk istilah bahasa. Allah qadim, Allahu qadimun. Allah qadim itu qadim dengan makna istilah. Ini asyai' al-hadith, benda yang mendatang, benda yang baru. Wa fi syar'i. Jadi pada makna syarak, makna yang berbeza di sini, asy-syar'i. Jadi pada makna syarak ada tiga makna di sini. Tiga makna kata dia. Yang pertama ialah yutlaqu ala amrin i'tibariyyin yaqumu bil a'dha'i yamna'u min sihhati as-salati haitsu la murakhkhisa. Ini satu makna. Iaitu amrun i'tibari. Dia kata amrun i'tibari ni benda yang tak nampaklah, sifat, jenis sifat. Jadi jenis sifat ni kadang-kadang wujudiyah, ia nampak. Kadang-kadang berbentuk kefahaman, dapat difaham dengan akal saja. Amrun i'tibariyun, suatu hal keadaan yang difahami oleh pemikiran, difahami oleh akal. Susahlah nak terjemah amrun i'tibari ni. Kalau belajar ilmu usuluddin, itu lagilah. Ini sifat salbiyah itu amrun i'tibari. Sifat nafsiyah itu amrun i'tibari. Sifat maknawiyah itu amrun i'tibari. Sifat ma'aniyah itu sifat wujudiyah. Itu dia. Jadi lebih kurangnya amrun i'tibari ni satu sifat, dia itu satu sifat tapi tidak dapat dikesan dengan panca indera. Gitu lebih kurang. Tidak dapat dikesan dengan panca indera. Tapi sifat itu diketahui ada, diketahui ada. Tapi nak tunjuk dia tak boleh lah. Dia boleh dengan mana? Dengan dipaham saja. Urusan amrun i'tibari, suatu urusan yang diiktibar pada akal. Itu terjemah gitulah. Satu urusan yang iktibari, yang diambil iktibar, yang dipakai, diguna pakai oleh akal. Satu keadaan yang diiktibar oleh akal, bahawa dia itu ada. Yaqumu bil a'dha, ada ia pada anggota-anggota. Ada ia pada anggota apa tu? Anggota tubuh badan lah. Bukan anggota kadek bomba. Apa nama kan? A'dha ni a'dha al-badan ni, a'dha'ul jasad ni, a'dha' panggil al-jismi, apa nama ni yang ada. Yaqumu tu maknanya kita terjemah dia yang ada lah. Yaqumu walaupun berdiri, yang berdiri pada a'dha', suatu keadaan, suatu hal keadaan yang dapat difahami oleh akal, yang berdiri pada, yang berdiri itu kita terjemah sebagai yang ada pada anggota-anggota tubuh badan. Yamna'u min sihhatis salah, yang menegah daripada, contohnya sahnya sembahyang. Itu tambah min. Asalnya yamna' sihhatas salat,
Yamna' jadi sihhata, jadi min ni tambahan sajalah. Kalau kira-kiranya sihhata tu dia jadi maf'ulun bih, yamna'u. Tapi dibagikan dengan min, maknanya dia itu menghalang, antaranya ialah menghalang sahnya sembahyang. Min sihhatis salat. Haitsu jadi dia itu kalau kata dia yang menghalang apa nama ni bila amrun i'tibari tadi, dia ada pada anggota tubuh badan, maka dia menghalang daripada sahnya sembahyang. Tapi kalau kata berhenti di situ saja, menyebabkan kadang-kadang amrun i'tibari itu, hadas itulah amrun i'tibari, hadas itu masih ada hadas tapi sah juga sembahyang. Itu perbahasan tentang tayamum, adakah dia itu mengangkat hadas ataupun tidak. Orang yang salas panggil salas al-baul, salas al-baul maknanya orang yang air kencing dia berterusan, itu kita ambil sembahyang dengan cara-cara dibaluk sekali. Yang itu hadasnya daimul hadas, sentiasa ada hadas. Tapi sah sembahyang dia dengan cara-cara yang tertentu. Oleh kerana itu dia tak masuklah kalau kita kata tak sah sembahyang dia. Tapi ada amrun i'tibari itu ada. Orang panggil dia, tapi sembahyang dia tidak menghalang yang orang panggil mengambil wuduk bagi bernama ni daimul hadas tadi, tidak menghalang daripada sah sembahyang. Oleh kerana itu dah ditambah syarat sikit haitsu, iaitu sekira-kira haitsu dalam keadaan haitsu ni sentiasa baca haitsu, tak ada haitsa, tak ada haiti, sentiasa baca haitsu. Haitsu la murakhisa, tidak ada yang merukhsahkannya, tidak ada yang apa nama ni sebab-sebab yang membolehkan rukhsah. Tadi walaupun ada amrun i'tibari, ada hadas, tapi sah sembahyang. Pasal apa? Pasal dia itu ada satu penyakit. Penyakit dia, hadas dia sentiasa berterusan. Oleh kerana itu walaupun ada hadas, sah sembahyang dia. Itu tak maknanya kalau kira di amrun i'tibari itu ada juga. Yang nak terangkan di sini apa ni? Amrun i'tibari itulah. Amrun i'tibari hadas itu kadang-kadang dia boleh hilang. Bila dia hilang, bolehlah sembahyang. Kadang-kadang amrun i'tibari itu dia tidak hilang, tapi sah sembahyang. Jadi oleh kerana itu bila dia nak buat ta'rif, maka dia gabungkan dua. Iaitu dia itu menghalang daripada sah sembahyang. Tapi kadang-kadang orang kata sah juga sembahyang orang yang hadas-hadas. Itu macam mana? Sekira-kira tidak ada yang keringanan yang diberi oleh syarak pada dia. Ada pun daimul hadas tadi, maka itu ada keringanan pada dia, maka sahlah sembahyang walaupun ada hadas. Itu maknanya. Satu dengan makna hadas itu ialah amrun i'tibari, suatu hal keadaan yang ada pada tubuh badan yang dapat difahami dengan pemikiran. Itu hadas besar dan hadas kecil tadilah. Orang yang apa nama ni terkentut contohnya, yang pergi ke tandas, kencing dan seumpamanya, sebab-sebab yang membawa kepada batalnya sembahyang itu, maka ada hadas kecil. Maknanya hadas kecil tu ada kat mana? Ada kat muka, ada kat tangan, ada kat kaki, yang itu makna dia. Pada anggota-anggota wuduk. Hadas itu ada di situ. Kalau tengok dengan mata kasar nampak? Tak nampak lah. Dengan mata kasar tak nampak lah. Tapi dari segi pemikirannya, dari segi orang panggil amrun i'tibari, kita kata dia ada. Dipahami dia daripada kentut kita tadi. Dipahami dia itu daripada apa nama ni menyentuh badan perempuan dengan tidak berlapik tadi. Dengan ada maknanya. Itu adalah. Maknanya kerana itu dah batal lah air sembahyang. Menunjukkan kita dalam keadaan berhadas kecil. Itu menunjukkan keadaannya berhadas kecil. Kat mana? Dekat muka, dekat tangan, dekat kepala dan dekat kaki. Itu pada hadas kecil. Pada hadas besar, mana ada amrun i'tibari itu? Dekat mana? Ada seluruh badan. Nampak ke? Muka tiba-tiba orang berhadas besar, jadi muka dia hitam ataupun muka dia merah, tubuh badan dia jadi warna lain. Kalau itu malu lah pula. Allah Ta'ala dengan kasih sayangnya dia tak buatlah kita begitu. Kalau kita terkentut, tiba-tiba muka dah jadi hitam, tangan jadi hitam. Dia macam biasa saja. Tapi dapat difahami. Kita pun tahu. Itu makna amrun i'tibar. Itu suatu hal keadaan di mana dia tak boleh sembahyang. Senang kata gitu.
Satu hal keadaan yang menyebabkan dia tidak boleh sembahyang, itu makna hadas. Satu hal keadaan yang menyebabkan dia tak boleh sembahyang tanpa rukhsah yang diberikan oleh syarak. Yang kedua, wa 'alal asbabi allati yantahi biha at-tuhru. Yang kedua ialah sebab-sebab yang menjadi berakhirnya oleh kesucian. Berakhir biha bil asbab, dengan sebab-sebab itu oleh satu kesucian. At-tuhru jadi fa'il pada yantahi, fa'il pada yantahi. Wa 'alal asbabi allati yantahi biha at-tuhru. Sebab maknanya ni apa ni? Sebab-sebab yang membawa kepada hadas besar dan hadas kecil. Seperti apa dia? Seperti jima, menyebabkan bernama ni berhadas besar. Seperti yang bernama ni terkentut tadi, menyebabkan jadi hadas kecil. Itu maknanya sebab-sebab. Nawaqidul wudu, perkara yang membatalkan wudu. Kemudian wama aujaba al-ghuslu, perkara-perkara yang menyebabkan wajib mandi. Itu makna yang kedua. Alal asbab allati yantahi biha at-tuhru. Dan yang ketiga, wa 'alal man'i al-mutarattibu wa 'alal man'i al-mutarattibi 'ala dhalika. Yang ketiga ialah halangan yang berlaku, halangan yang menyusul daripada yang demikian itu. Jadi bila ada sebab ni berlaku, maknanya kencing tadi, keluar sesuatu daripada as-sabilain, dia kencing, maka kesannya ialah berlakulah tegahan, berlakulah susulan itu, berlakulah tegahan sembahyang ke atasnya. Jadi yang ni tiga-tiga ni kadang-kadang berkait sama sendiri, Yang ni bergantung pada yang ni bergantung dengan yang ni, tak apalah. Yang tu maknanya kita kena gunakan pemikiran lah sikit. Kadang-kadang makna hadas itu maknanya benda yang ada pada tubuh kita dan yang kita tak nampak. Yang kedua maknanya ialah perkara-perkara yang membatalkan wuduk dan perkara-perkara yang menyebabkan mandi. Itu makna yang kedua. Kadang-kadang makna yang ketiga dia guna pakai hadas itu ialah apa nama ni, halangan. Halangan. Apa dia halangan dia? Halangan dia ialah haramnya sembahyang. Halangan yang berlaku sembahyang itu dihalang dengan sebab adanya perkara-perkara yang menyebabkan berlaku hadas. Jadi kemudian disebut sini wal muradu huna al-awwalu. Yang dikatakan di sini yang dimaksudkan ialah hadas. Yang dikata hadas yang dimaksudkan di sini ialah yang mana ni? Al-ma'u al-miyahu allati yajuzu biha, al-ma'u al-miyahu allati yajuzu at-tathiru biha. Yani at-tathiru yani limaza li raf'il hadath wa izalatin najas ni. Gitu. Jadi air untuk orang menghilangkan najis. Maknanya apa hadas tu? Jadi hadas itu pada syarak pakai makna yang pertama, iaitu makna suatu keadaan yang menyebabkan seseorang itu tidak boleh sembahyang. Tidak boleh sembahyang dengan tidak ada, menyebabkan seseorang itu tidak sah sembahyang daripadanya sekiranya tidak ada rukhsah. Murad al-awwal. Jadi inilah banyak yang digunakan. Kadang-kadang sebut hadas makna dia ialah nawaqidul wudu, ada juga. Tapi kita pakai, dia kata pakai al-awwal. Wal muradu huna al-awwalu. Yang dikehendaki di sini ialah hadas di sini, menghilangkan hadas itu menghilangkan amrun i'tibari tadilah. Menghilangkan amrun i'tibari, maknanya menghilangkan benda kotor yang tak nampak itu. Benda kotor yang dapat difaham dengan pemikiran tadi. Kalau najis, najis kena tangan, yang itu bukan amrun i'tibari, itu nampak najis tu. Amrun i'tibari ni maknanya difahami dia, tak nampak dia. Macam najis tadi dia bukan amrun i'tibari, dia benda kotor, yang nampak benda kotor. Yang ni benda tu macam tak ada benda, macam biasa saja. Tapi diketahui dia sebagai ada. Okey. Kemudian kata dia al-murad huna al-awwal li'annahu alladhi la yarfa'uhu illa al-ma'. Li'annahu kerana dialah, nya itu balik pada al-awwal tadilah. Yang awal itu alladhi la yarfa'uhu illa al-ma'. Itulah
yang tidak terangkat, tidak mengangkat akannya, maknanya tidak mengangkat itu menghilangkan lah. Mengangkat hadas ni kita panggil mengangkat hadas, maknanya menghilangkan lah. Istilah dia raf'ul hadas, maknanya mengangkat hadas, maknanya angkat ni. Kalau boleh fikir itu maknanya menghilangkan dia kan. Macam menghilangkan tadi, izalatun najas, izalah maknanya menghilangkan. Hadas ni panggil menghilangkan juga, tapi lebih pada mengangkat. Maksud mengangkat tu jadi tidak ada lah. Kalau pergi detail pada makna bahasa dia jadi panjang. Tapi yang itu maksudnya gitulah. Maksud dia bersuci daripada hadas. Bersuci daripada hadas. Dia kata kerana yang pertama itulah li'annahu, yang al-awwal tadilah alladhi la yarfa'uhu illa al-ma'. Tidak boleh diangkat, tidak boleh menghilangkan dia kecuali air. Jadi hadas ini hanya boleh dihilangkan oleh air. Jadi yang lain kalau najis dia boleh dihilangkan dengan cara lain boleh lagi. Kalau hadas dia mesti dengan air, mesti dihilangkan dengan air. Kalau tidak ada air maka hadas tidak hilang, tapi mengharuskan sembahyang. Itu dia. Bi khilafil man'i li'annahu sifatu al-amri al-i'tibari fahuwa ghairuhu. Maka tidaklah pakai istilah yang ketiga itu, tidak dipakai dia al-man'i. Kerana dia adalah sifat bagi amrun i'tibari. Dia adalah sifat bagi sesuatu yang tak nampak tadi. Satu sifat yang tak nampak tadi. Sifat macam mana? Sifat itu ialah terhalang dia. Sifat dia ialah terhalang. Saya buat terang. Satu orang panggil sifat tadi amrun i'tibari. Itu amrun i'tibari saja. Al-man'u itu sifat pada amrun i'tibari. Apa dia sifat pada amrun i'tibari? Amrun i'tibari sendiri itu dah satu sifat. Ini sifatul amrul i'tibari. Sifat pula kepada sifat amrul i'tibari tadi. Fahuwa ghairuhu, maka dia bukanlah sama dengan amrul i'tibari tadi. Jadi seperti hadas itu ada di tangan. Ada di tangan. Tangan kita ada hadas. Jadi di tangan kita ada hadas itu takrif yang pertama. Kalau pakai takrif yang ketiga, maknanya bukan sesuatu yang ada di tangan ni secara tak nampak itu, tetapi dia pergi kepada sifat daripada rentetan, al-man'u al-mutaratib, sifat susulan daripada tidak adanya, sifat daripada adanya amrun i'tibari tadi, sesuatu yang apa namanya dia faham tadi, ada di sini menyebabkan apa? Menyebabkan terhalang, menyebabkan terhalang daripada melakukan sembahyang. Itu maknanya. Kena fikir-fikir sikit itu lebih pada ni istilah nak cerita al-haddu tu nak bagi tepat. Okey. Tapi kadang-kadang hadas pun dipakai untuk al-man'u, kadang-kadang dipakai. Tapi di sini utamanya ialah yang pertama tadi. Anna al-man'a huwa al-hurmah, yang dimaksudkan dengan halangan itu ialah haram. Itu makna terhalang. Halangan yang bersusulan, halangan susulan daripada adanya amrun i'tibari tadi. Adanya itu dia. Makna halangan tu maknanya haram, maknanya haram, al-hurmah. Jadi haram ni nak angkat mana haram. Lianna al-man'a huwa al-hurmah. Ialah haram. Haram boleh terangkat. Terangkat macam mana? Wahiyya tartafi'u irtifa'an muqayyadan. Maka haram itu dia boleh terangkat. Haram sembahyang tadi dia boleh terangkat dengan satu angkatan yang bersyarat, boleh bersyarat. Dan dia boleh terangkat dengan tidak bersyarat. Jadi haram sembahyang ialah yang tidak bersyarat macam mana? Muqayyadan kita yang bersyarat. Okay. Yang tidak panggil bersyarat tu macam mana? Yang tidak bersyarat ni maknanya kita tak ada masalah apa, kita pandai sembahyang, maka kita boleh sembahyang, terangkatlah haram sembahyang. Okey. Itu secara tidak bersyarat, secara mutlak boleh. Okey. Kita nak sembahyang, tapi kita haram sembahyang kalau tidak bersuci. Jadi kita dah bersuci dah, ambil sembahyang semua sekali, selesai. Tak ada hadas lah. Dah terangkat hadas.
Bagaimana pula dengan orang yang hadas dia ada, hadas dia ada. Patutnya yang mengangkat hadas ialah air, tapi dia air tak jumpa. Dia tak mendapati air, maka dapat apa? Dapat tanah saja. Itu tayammum. Tayammum bin nahwi tayammum. Bin nahwi tayammum. Jadi kalau tayammum, maka ini ada perbahasan lah. Dia mengangkat atau tidak mengangkat. Sebenarnya dia tidak mengangkat hadas, tetapi haram sembahyang terangkat juga daripada dia. Walaupun hadas masih ada. Walaupun hadas masih ada, tetapi tidak mengharamkan sembahyang, sah juga sembahyang. Terangkat juga halangan, bukan terangkat hadas, terangkat halangan. Jadi yang terangkat, orang panggil nak kata terangkat hadas, yang boleh mengangkat hadas, air. Itu makna dia. Sebab itu dipakai orang panggil pakai istilah yang pertama tadi, tak pakai istilah yang ketiga. Istilah yang ketiga, apa nama ni, pengharaman itu boleh terangkat dengan dua cara. Sama ada apa nama ni secara langsung ataupun secara tidak langsung. Secara langsung tu maknanya hadas tu memang tak ada terus. Secara tak langsung, walaupun hadas itu ada, oleh kerana ada rukhsah, maka boleh juga terangkat juga pengharaman tadi, pengharaman sembahyang. Haram sembahyang dengan tidak bersuci. Ini fikir-fikir sikit lah ya. Ini fikir-fikir, ini perbahasan tentang istilah ni gitu lah. Dia pakai akrobatik, akrobatik apa nama ni, otak. Akrobatik otak. Dari segi amalan tu tak banyak mana ya. Kefahaman dahulu. Kefahaman. Bi khilafil awal, berlainan dengan yang pertama tadi. Yang pertama ni, yang pertama ialah apa nama, ada sesuatu pada tangan. Sesuatu pada tangan, sesuatu yang tak nampak. Sesuatu yang tak nampak ini, maka dia dihilangkan oleh air. Itu dia. Jadi menghilang, dia boleh, air itu boleh menghilangkan sesuatu yang tak nampak tadi. Tapi air tadi, kalau kita nak bagi yang ketiga, macam mana? Dia apa nama ni, air itu menyebabkan jadi bersuci. Bila bersuci, bila suci barulah terangkat panggil pengharaman sembahyang. Cuma terangkat pengharaman sembahyang itu tidak semata-mata dengan air. Kadang-kadang walaupun air tak ada, terangkat juga pengharaman itu dengan tanah. Seperti dalam kis tayammum. Adapun kalau pakai istilah yang pertama tadi, iaitu amrun iktibari yang ada pada tubuh ni, yang ada pada tubuh badan ni, yang begitu hanya terangkat oleh air. Wala farqa fil hadathi bainal asghari wa huwa ma naqada al-wudu'a wal mutawassiti wa huwa ma awjaba al-ghusla min jima'in aw insani wal akbari wa huwa ma awjabahu min haidin aw nifasin. Jadi tak kisahlah hadas itu hadas besar ataupun hadas kecil. Wala farqa, maka tidak ada perbezaan fil hadas. Tidak ada perbezaan. Walaupun hadas itu ada jenis dia. Ada al-hadas al-asghar, ada al-hadas al-mutawassit, ada al-hadas al-akbar. Kita bagi dulu je. Hadas kecil dengan hadas besar. Kerana dia ada hadas kecil, hadas pertengahan dan juga hadas yang besar. Yang digunakan istilah al-asghar, makna asghar makna yang paling kecil, yang lebih kecil, dan al-akbar yang lebih besar. Jadi kata para ulama dipanggil al-hadath al-asghar, asgharu minal mutawassit. Maknanya yang lebih kecil daripada yang pertengahan. Hadas akbar maknanya akbaru minal mutawassit. Hadas yang lebih besar daripada yang pertengahan. Jadi dia ada pertengahan tu tak sebut. Tak sebut pertengahan. Hadas kecil, hadas yang terlebih kecil pakai istilah asghar. Al-hadathul al-asgharu maknanya al-hadathu al-asgharu minal al-hadathi al-mutawassit. Al-hadas al-akbaru hadas yang lebih besar. Lebih besar pada apa? Minal hadathi al-mutawassit. Daripada hadas yang pertengahan. Dia apa hadas kecil? Hadas kecil ni hilang sembahyang lah. Tak boleh baca Quran, tak boleh sembahyang.
Apa makna hadas mutawassit? Ni dia bagi contoh ni. Dia kata ni dia cerita tengok dia. Apa dia hadas yang kecil? Wa huwa ma naqdal wudu. Perkara yang membatalkan wudu. Kan batal wudu, maka itu dia kira ni dipakai makna yang pertengah pula, makna yang dua pula. Makna dua itu perkara yang membatalkan wudu. Wal mutawassit, dan apa namanya yang pertengahan, wa huwa ma aujabal ghusla. Perkara yang menyebabkan wajib mandi. Min jima'in wa inza'au inzalin. Oleh kerana berlaku hubungan suami isteri, jima' au inzal ataupun terkeluar mani, ataupun keluar mani. Inzal makna keluar mani. Menyebabkan mani wajib lah tu. Wal akbari yani bainal akbari, baina la farqa baina al hadathi baina al asghari wal mutawassiti wal akbari. Dan yang besar pula ma aujabahu min haidin aw nifas. Apa yang diwajibkan dengan sebab berlaku haid dan nifas. Kenapa yang ni dipanggil hadas yang lebih kecil, yang ni hadas yang pertengahan, ni hadas yang lebih besar. Kalau kira semuanya hadas. Pembahagian itu dibuat kerana perkara yang haram dengan sebab hadas kecil itu adalah sikit saja. Perkara yang haram dengan sebab hadas yang mutawassit itu lebih banyak daripada hadas kecil. Perkara yang haram dengan sebab berlakunya hadas disebabkan oleh haid dan nifas itu, perbuatan yang haram itu lagi banyak. Lagi banyak. Bila dah haid tadi, dah tak boleh orang panggil masuk dalam masjid. Contohnya. Tak boleh baca Quran. Kalau tak ada orang panggil sekadar tak ada air semayang, baca Quran boleh. Baca tapi tak boleh sentuh lah. Musah tak boleh lah. Tawaf tak boleh. Tawaf semua tak boleh. Kemudian ada yang haid lebih lagi. Tak boleh. Yang apa nama ni, sekadar apa nama ni, yang mutawassit, kalau banding dengan haid, yang haid banyak lagi dia punya ibadat-ibadat yang diharamkan dengan sebab haid tadi. Manik dia menghalang daripada banyak ibadat-ibadat lain. Itu sebab sempurna dinamakan al-hadatsu al-asgharu wal hadatsu al-mutawassitu wa al-hadatsu al-akbar. Yang masyhur kita ialah hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar itu dia terbahagi pada dua pula, iaitu haid dan nifas. Itu banyak lagi ibadat-ibadat yang diharamkan, maknanya ada manik lah dengan berlakunya haid dan juga nifas. Okey, sampai situ dulu untuk pada kali ini. Kita sambung wal khabath. Allahumma anfa'na bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa jammilna bil afiyah wa akrimna bit taqwa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.